Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azriza Azmi. Saya Muhammad Daniel bin Zahari. Nama saya Muhammad Izul Muzakil bin Mahadi. Nama saya Ni Abdul Aziz bin Zainuddin. Bersama-sama rakan perjuangan saya untuk membentangkan tugasan CTU 152 bertajuk Pengamalan Adat Resam Tradisional dalam kalangan masyarakat Melayu hari ini. Jadi kita bergerak kepada abstrak dahulu. Untuk abstrak, saya akan menerangkan kajian ini memfokuskan sebuah perbincangan mengenai pengamalan adat resam di Malaysia. Adat resam telah wujud dari zaman nenek moyang kita yang terdahulu sehingga kini. Malah kewujudannya juga berbeza berdasarkan faktor suasana, tempat dan mentaliti yang didiami oleh sesebuah masyarakat. Adat secara umumnya dikenali sebagai makna kebiasaan yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat dan kebiasaannya menjadi satu peraturan hidup yang perlu dihormati dan diamalkan oleh masyarakat masa kini. Kepelbagaian kaum, bangsa dan masyarakat dan sejarah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik dengan latar budaya yang berbeza. Dari aspek sosial, adat resam penting bagi usaha membina masyarakat bersatu padu, harmoni dan sejahtera. Sesungguhnya pengamalan adat resam adalah sangat penting bagi menjana pewarisan negara kita yang tercinta dan mengelakkannya dari ketinggalan zaman. Pembangunan teknologi juga boleh menjejaskan kepentingan adat resam. Oleh sebab itu, kita hendaklah menyeru generasi muda untuk mengetahui tentang adat-adat yang boleh diwujudkan oleh nenek yang telah diwujudkan oleh nenek moyang kita agar pewarisan negara kekal terpelihara. Jadi kita bergerak kepada pendahuluan. Untuk pendahuluan, pengamalan adat resam merupakan satu perkara yang boleh memberikan banyak impak pada kalangan masyarakat pada hari ini. Ia juga boleh membentuk satu jaringan komuniti yang paling sempurna dan sopan santun. Pengamalan ini juga turut mewujudkan interaksi sosial yang baik dan mampu menggalakkan perpaduan dalam kalangan penduduk setempat. Jika disebut perkataan adat resam, sudah pastilah makna mudahnya iaitu adat adalah satu perbuatan atau perlakuan yang menurut kebiasaan sesuatu masyarakat atau bangsa. Adat resam ini penting kerana pemeliharaan warisan negara yang boleh menjadi tumpuan para pelancong yang ingin melihat keunikan pengamalan adat resam dan perkara yang menarik darinya yang wujud di negara kita. Tambahan pula, beberapa sumber mengatakan bahawa pengamalan adat resam yang baik ini mampu mengekalkan warisan yang paling berharga bagi negara. Sudah terang lagi bersuluh bahawa adat resam dapat membentuk peribadi diri yang baik serta mewujudkan hubungan yang mampu memajukan negara tanpa mengira agama, bangsa dan kaum supaya diterapkan oleh generasi yang akan datang dengan jayanya. Tambahan pula, masih terdapat banyak isu yang timbul antara adat resam yang perlu diselesaikan. Malah kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah bekerjasama dan mengambil inisiatif untuk mengatasi sebarang masalah yang timbul. Hal ini dapat memperbaiki cara mengamalkan adat tersebut agar tidak melampaui batas. Seterusnya kita bergerak kepada penyataan masalah yang akan disampaikan oleh rakan perjuangan saya seterusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izul Muzakil bin Mahadi akan menerangkan tentang pernyataan masalah. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi semasa melaksanakan kertas kerja ini. Antara masalah yang kami dapat adalah amalan adat resam tradisional juga diwujudkan hukuman yang sesuai bagi mengikut kesalahan masing-masing jika ada berkenaan tidak melaksanakan dengan cara yang betul. Selain itu, isu tentang pengamalan adat resam juga berlaku akibat perubahan era dan evolusi di setiap negara. Jika kelihatan ketara saban hari, kedudukan martabat adat resam pada hari ini mungkin terjejas pada masa yang akan mendatang dan ini akan menjadi satu masalah yang akan dikaitkan dengan penulisan ini. Masalah yang seterusnya, kita juga boleh lihat ada segelintir pihak yang tidak mengambil cakna tentang kelebihan yang ada di dalam pengamalan adat resam. Lalu mereka memilih untuk membiarkan ditelan arus pemodenan. Maka generasi yang akan datang tidak akan kenal atau tahu tentang adat resam yang cukup terkenal pada zaman dahulu sebelum timbulnya mesin-mesin yang canggih pada masa kini. Maka
mereka tidak mempunyai pengetahuan yang secara umum tentang adat resam, perkara seperti itu akan terus hilang dalam benak kepala penduduk moden yang hanya memfokuskan ke arah perkara moden sahaja demi kelangsungan harian yang memudahkan urusan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan membentangkan tentang objektif kajian dan metodologi kajian. Bagi objektif kajian, berdasarkan tajuk kami telah ditugaskan untuk melaksanakan kajian tentang pengamalan adat resam di Malaysia dalam kalangan masyarakat Melayu. Sehubungan dengan itu, objektif kajian kami telah meringkaskan untuk mendapatkan 3 daripadanya. Antaranya ialah mengenal pasti konsep umum pengenalan adat resam tradisional dalam kalangan masyarakat Melayu pada hari ini. Selain itu, membincangkan kelebihan mengamalkan adat resam dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Yang ketiga, mendiskusikan adat yang dilaksanakan di Malaysia dan isu-isu yang timbul bersamaan dengan pelaksanaan adat resam tersebut. Bagi metodologi kajian, kami melaksanakan pendekatan kajian berpusat di perpustakaan melalui analisis dokumentari yang terperinci. Sumber rujukan berautoriti seperti kajian PhD, master, jurnal dan kitab yang telah dipilih sebagai rujukan primer. Antara perpustakaan yang terlibat merupakan Perpustakaan Tengku Anis, UiTM Kelantan, Kampus Macang. Tidak lupa juga, dokumen sampingan yang digunakan adalah dari sumber rujukan bercetak dan elektronik yang diambil daripada laman sesawang yang berautoriti seperti Google Scholar, repositori perpustakaan digital dan lain-lain. Manakala pencarian sumber rujukan berasaskan kepada laman web, artikel dan kamus dewan juga dipilih sebagai sumber rujukan sekunder. Baik, bergerak kepada topik yang seterusnya, iaitu dapatan kajian. Di Malaysia, bangsa Melayu terdapat beberapa adat yang dilaksanakan, antaranya adat kelahiran anak. Anak adalah satu amanah dan anugerah Tuhan yang cukup bermakna bagi setiap pasangan suami dan isteri. Tanggungjawab ibu bapa memberi didikan yang sempurna serta kasih sayang yang sepenuhnya agar anak membesar menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat, agama dan negara. Contoh adat yang dilaksanakan adalah tempoh kehamilan dan upacara melenggang perut yang dijalankan oleh seorang bidan terhadap wanita yang sedang hamil apabila usia kandungannya mencecah 7 atau 8 bulan. Tujuan adat ini adalah untuk membuang nasib malang yang mungkin menimpa terhadap wanita tersebut. Malangnya adat ini sudah lama ditinggalkan kerana bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya diganti dengan mengadakan doa selamat. Ibu bapa juga perlu memilih nama-nama yang baik dan mempunyai makna yang baik, dan bagi mengelakkan memilihkan nama yang tidak mempunyai apa-apa makna atau maksud yang tidak elok. Seterusnya, adat perkahwinan. Bagi adat perkahwinan di Malaysia, adat Melayu ini telah mempunyai pelbagai isu yang muncul. Antaranya menimbulkan isu gejala pembaziran bagi majlis perkahwinan yang dilaksanakan secara besar-besaran. Maka gejala ini juga mampu memberi pelbagai implikasi yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, berkemungkinan akan wujud sifat riak dan takabur akan berluasa dalam diri masyarakat. Pepatah Melayu yang berbunyi, biar papa asal bergaya, sememangnya tidak sesuai dijadikan budaya hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seterusnya untuk dapatan kajian adalah adat dalam kematian. Bagi adat dalam kematian, masyarakat Melayu, sifat kearifan tempatan adalah sebahagian daripada unsur huruf yang terdapat dalam masyarakat. Huruf merupakan amalan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat seharian, manakala kearifan
tempatan adalah satu set ilmu yang melambangkan kecerdikan masyarakat mempraktikkan sesuatu amalan. Contohnya, semasa pengurusan jenazah, penggunaan santan ketika proses memandikan jenazah bagi melembutkan jenazah dan mengembalikan kesegaran anggota jenazah. Upacara tahlil sebagai sokongan moral, psikologi dan ikatan sosial antara masyarakat, terutamanya bagi keluarga yang terlibat dalam kematian. Masyarakat Melayu masih mengamalkan adat ini sehingga hari ini. Yang terakhir adalah adat dalam pemakaian. Masyarakat Melayu turut mempunyai adat dalam pemakaian. Pakaian ini mendapat perhatian dengan peraturan yang disusun atur sejak Sultan Muhammad Shah dari tahun 1421 sehingga 1444 di Melaka. Pakaian ini biasanya digunakan dalam adat istiadat istana dan hubungannya dengan rakyat pada ketika itu. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat Melayu pada masa kini hanya memakai pakaian tradisional ini di majlis perayaan dan juga ketika solat sahaja. Seterusnya, kesimpulan yang kami dapat berdasarkan kajian ini adalah kita dapat memahami tentang konsep umum pengamalan adat resam di Malaysia serta terdapat banyak contoh adat resam yang dapat dijadikan ikutan. Melalui kajian ini, kita dapat melihat pelbagai kepentingan adat resam yang dapat dijadikan sebagai pendoman hidup dan dapat menjamin kesejahteraan serta menjaga warisan negara. Lantaran itu, masyarakat mestilah mengambil perhatian yang menyeluruh dan menghargai adat-adat resam yang terdapat di negara kita agar ia dapat menjadi sebuah warisan yang berharga untuk negara serta tidak ditelan zaman. Oleh itu, semua pihak perlulah mengambil cakna dalam menjaga adat resam agar negara kita sentiasa berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.